Iran nafi rundingan nuklear baharu dengan Amerika Syarikat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menolak dakwaan Amerika Syarikat bahawa serangan ke atas tapak nuklear Iran memberi kesan besar. Beliau menyifatkan kenyataan Presiden Donald Trump itu sebagai tokok tambah semata-mata. همون کسانی که در اون قضیه بزرگ نمایی کرده بودن در این قضیه سعی کردن کوچک نمایی کنن، بگن هیچ اتفاقی نیفتاده، در حالی که اتفاق بزرگی افتاده بود و این اهانت بزرگ به ملت ایران رو آمریکایی ها دارن و چنین اتفاقی هم هرگز نخواهد افتاد، هرگز نخواهد افتاد. ملت ایران Iran turut menafikan akan menyambung rundingan nuklear dengan Amerika Syarikat minggu depan seperti yang didakwa Trump. Sementara itu, Iran turut menegaskan tidak merancang untuk mengadakan rundingan program nuklearnya dengan Amerika Syarikat. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Luar Abbas Araghchi dalam temu bual bersama stesen penyiaran rasmi negara itu. توافقی الان برای شروع مجدد مذاکره صورت نگرفت. من به صراحت عرض میکنم نه قراری گذاشته شده، نه قولی گذاشته شده، نه اصلا صحبتی ما کردیم برای شروع مجدد مذاکره. ولی اینکه بین خودمون داریم بررسی میکنیم که مصلحت مردم ایران چه هست، اون یه بحث دیگری است. تا الان هیچ قراری، هیچ موضوعیتی برای مذاکره گذاشته یعنی وجود نداره و قراری هم گذاشته نشده. Tehran juga sedang menilai sama ada rundingan dengan Washington adalah berbaloi. Ini berikutan kegagalan 5 pusingan rundingan sebelum ini. Ia ditambah dengan serangan Amerika dengan sekutu rapatnya, rejim Israel terhadap tapak nuklear Iran dalam tempoh 12 hari perang berlangsung. Dalam perkara itu, ASEAN menyambut baik gencatan senjata antara Israel dan Iran yang diumumkan awal minggu ini. Dalam kenyataan bersama, ASEAN menggesa semua pihak menghormati gencatan senjata dan mengelakkan sebarang ketegangan baharu. ASEAN juga menegaskan kewajipan semua negara untuk melindungi orang awam dan infrastruktur awam dalam konflik bersenjata selaras dengan undang-undang antarabangsa dan resolusi Majlis Keselamatan PBB. ASEAN turut menyokong usaha berterusan termasuk yang diketuai PBB bagi meredakan ketegangan dan memulihkan dialog antara semua pihak terlibat. Malaysia komited mendukung usaha keamanan serantau dan global termasuk menangani ketegangan sempadan Thailand, Kemboja serta krisis kemanusiaan di Gaza dan rantau Asia Barat. Dalam lawatan kerja ke Jakarta, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan bahawa Malaysia dan Indonesia sependapat untuk mengambil pendekatan lebih proaktif dalam meredakan ketegangan yang kian membimbangkan. Mengecam keras kebiadaban Israel yang terus membantai dan menyebabkan genosid di Gaza, dan kita rasa selega buat sementara kerana ada ceasefire, gencatan senjata di antara Israel dan Iran. Malaysia umpamanya telah terlalu menyuarakan pandangan yang keras atas pencerobohan dan pelanggaran Israel ke atas Iran dan mendukung hak Iran untuk membalas supaya maruah, integriti, dignity negara Iran tidak tercemar. Perdana Menteri menyatakan dalam sidang khas bersama Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta, Datuk Seri Anwar menegaskan harapan bersama antara Malaysia dan Indonesia agar keamanan menyeluruh dapat dicapai di Asia Barat dengan jaminan kepada hak rakyat Palestin untuk hidup sebagai sebuah negara bebas dan berdaulat. Tarif ke atas barangan Korea Selatan yang dijadual tamat 8 Julai depan mungkin dilanjutkan. Jurucakap White House memaklumkan rundingan masih berlangsung antara Amerika Syarikat, Korea Selatan dan beberapa negara lain bagi mengelakkan kesan tarif yang dicadangkan.
The deadline is not critical. The president can simply provide these countries with a deal if they refuse to make us one by the deadline, and that means the president can pick a reciprocal tariff rate that he believes is advantageous for the United States and for the American worker, and he will continue to do that. But as for the deals, our United States Trade Ambassador, Jameson Greer, I speak to him frequently. He's working very hard, and he has had very good and productive discussions with many of our key trading partners. Trump sebelum ini mengumumkan tarif timbal balik termasuk duti 25% ke atas produk Korea Selatan buka kuasa 9 April lalu. Bagaimanapun, pelaksanaan tarif digantung selama 90 hari untuk memberi ruang rundingan. Perancis pula mahu segera memeterai perjanjian perdagangan yang adil dengan Amerika Syarikat. Presiden Emmanuel Macron bagaimanapun menegaskan Paris tidak akan menerima syarat yang berat sebelah. Tambah beliau, semua instrumen perlu digunakan bagi memastikan perjanjian yang adil dapat dicapai. Andai kadar tarif asas Amerika Syarikat sebanyak 10% dikekalkan, maka tindak balas Eropah perlu memberi kesan yang setara. Macron turut memberi amaran bahawa sikap terbuka Perancis tidak harus disalahertikan sebagai kelemahan. Jumlah korban tanah runtuh di barat laut Colombia meningkat kepada 14 orang. Seramai 12 lagi masih hilang, beberapa cedera dan hampir 1,000 penduduk hilang tempat tinggal. Pasukan penyelamat menjalankan operasi 24 jam di kawasan terjejas di El Pinar, Bandar Bayo. Datuk Bandar Lorena Gonzalez memaklumkan operasi masih diteruskan dengan harapan menemui mangsa yang terselamat. Penduduk di kawasan berisiko tinggi diminta segera berpindah. No se sabe realmente qué más gente está sepultada. Realmente esto fue una catástrofe de la naturaleza muy fuerte. No nos reponemos de todo lo que está sucediendo. Estamos tristes, tenemos mucha tristeza en nuestro corazón de ver cómo una comunidad se perdió, de ver cómo se fueron vidas. Tristeza, tanta gente todavía enterrada, sin uno a ver qué va a hacer ahorita aquí para allá, con esfuerzo, con lucha, con hambres, sacrificios, porque vivir aquí no es porque uno quiera, uno vive aquí porque realmente no tiene más dónde. Seorang lelaki dihukum mati atas kesalahan membunuh 9 individu dalam kes pembunuhan bersiri di Zama, Jepun. Dikenali sebagai pembunuh Twitter, Takahiro Shiraishi menggunakan media sosial untuk memperdaya mangsa yang mempunyai kecenderungan membunuh diri. 本件につきましては、裁判において十分な審理を経た上で死刑判決が確定をしたものであります。法務大臣として慎重な上にも慎重な検討を加えた上で死刑を執行した次第で執行を命令した次第であります。 Shiraishi membunuh 8 wanita dan seorang lelaki berusia antara 15 hingga 26 tahun dalam tempoh 2 bulan pada 2017. Dia juga menyerang secara seksual kesemua mangsa wanita dan mencuri wang mereka. Polis Bali mendedahkan 3 suspek terbabit dalam insiden tembakan di sebuah vila awal bulan ini. Ketiga-tiga suspek yang juga warga Australia berusia antara 22 hingga 27 tahun dibawa ke sidang media pihak berkuasa semalam. Ketua Polis Wilayah Bali Daniel Aditya Jaya turut mendedahkan beberapa butiran penting berkaitan kes tersebut. Catatan dalam peran yang tertuang di atas, kedua tersangka yaitu MC dan PT diduga kuat sebagai eksekutor penembakan terhadap korban. Saksi memaklumkan berlaku kekecohan diikuti dengan bunyi letupan kuat sebelum kedua-dua mangsa ditemukan. Setakat ini, motif kejadian masih belum dikenal pasti. Siasatan lanjut sedang dijalankan. Dalam kejadian pada 14 Jun lepas, Zivan Rodmanovic, 32 tahun, maut manakala rakannya Sanar Ghanim, 35 tahun, cedera parah.
Data kotak hitam pesawat Air India penerbangan AI-171 telah berjaya dimuat turun. Kerajaan India memaklumkan data dari perakam suara kokpit dan perakam data penerbangan itu sedang dianalisis bagi mengenal pasti urutan kejadian sebelum nahas. Siasatan segera telah dilancarkan pada 13 Jun dengan pasukan pelbagai disiplin yang melibatkan pakar tempatan dan antarabangsa. Ini termasuk dari Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan Amerika Syarikat. Pesawat Boeing 787-8 Dreamliner terhempas pada 12 Jun sejurus berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Sardar Vallabhbhai Patel. Seorang lelaki selamat manakala 242 penumpang yang lain terkorban. Perkembangan Sukan SEA 2025 di Thailand, kesemua atlet isukan negara akan menyertai beberapa kem latihan intensif bermula September hingga November sebagai persediaan menghadapi Tamasya Dwi tahunan itu. Presiden MESF Muhammad Naim Al-Amin Saharudin berkata latihan merangkumi simulasi perlawanan, analisis permainan, bimbingan jurulatih, psikologi dan elemen kenegaraan. Katanya komitmen dan prestasi pemain seterusnya akan dinilai sebelum dipilih mewakili Malaysia. Dalam pada itu, Muhammad Naim memaklumkan permainan e-football mobile tidak akan dipertandingkan di Sukan SEA 2025. Beliau menambah tuan rumah bersetuju menyenaraikan 4 judul permainan e-sukan untuk dipertandingkan di tamasya itu, iaitu Mobile Legends Bang Bang, Arena of Valor, FC Online dan Free Fire. Pada Sukan SEA Kemboja lalu, Malaysia berjaya membawa pulang 2 pingat perak dan 2 gangsa dalam acara e-sukan. Cristiano Ronaldo sah menyambung kontrak 2 tahun lagi bersama kelab Arab Saudi Al-Nasr. Dalam satu hantaran dimuat di platform X, kelab berkenaan mengesahkan keputusan bintang Portugal itu sekaligus menamatkan spekulasi panjang mengenai masa depannya dalam musim baru nanti. Pengumuman kontrak baru Ronaldo hadir hanya beberapa bulan selepas bintang Brazil Neymar menamatkan tempoh singkatnya bersama Al-Hilal pada Januari lalu akibat masalah kecederaan berterusan. Ronaldo tiba di Arab Saudi pada 2023 membuka jalan kepada kemasukan ramai pemain bintang ke negara yang kaya minyak. Walaupun Ronaldo dinobatkan penjaring terbanyak Liga Pro musim ini dengan 25 gol, beliau masih gagal membantu Al-Nasr menjulang sebarang trofi domestik atau benua, termasuk kekalahan di separuh akhir Liga Juara-Juara Asia bulan lepas. Belon yang membawa obor Sukan Olimpik 2024 berlepas dari Taman Tuileries di Paris bertepatan dengan permulaan festival muzik tahunan di bandar itu. Visual tersebut menutup tirai dunia 10 malam ini. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum.